Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan dengan anda satu benda yang dipanggil sebagai apipa. Okey, sebenarnya kan ada orang yang suruh saya buat video pasal apipa ni. Jadi, apakah dia itu apipa? Apipa ni sebenarnya dia adalah singkatan untuk Automatic Private Internet Protocol Addressing. Tu yang jadi apipa tu. Okey, jadi kalau anda nak tahu apipa tu apa, dia senang saja. Okey, ni saya nak tanya anda. Pernah tak anda tengok alamat IP dekat komputer anda tu dia bermula dengan 169? Contohnya katakanlah macam IP 169.254.230.123. Contohnya macam tu. Dia akan mula dengan 169 tu. Jadi IP yang bermula dengan 169 itulah apipa. Jadi kalau anda tak tahu nama dia sebelum ni, sekarang anda dah tahu. Okey. Jadi apipa ni secara khususnya dia adalah satu kaedah untuk nak menghasilkan alamat IP secara automatik. Okay, jadi masa bila IP apipa ni nak digunakan? Cerita dia macam ni. Bila anda hidupkan komputer anda ataupun kita turn on komputer tu kan, dan bila dia masuk dekat Windows tu kan, biasanya apa yang komputer anda ataupun secara khususnya operating system anda tu akan buat adalah dia akan cuba untuk nak minta alamat IP daripada satu benda yang dipanggil sebagai server DHCP. Okey, jadi DHCP itu benda apa pula? DHCP itu dia adalah singkatan untuk Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP. Jadi, salah satu kerja yang dilakukan oleh server DHCP ini adalah untuk nak memberikan alamat IP kepada komputer anda apabila dia bersambung dengan rangkaian tu. Jadi bila dah ada alamat IP itu, barulah komputer anda boleh pergi ke internet ke nak buat apa-apa, baru boleh. Jadi, sekiranya komputer anda tidak berjaya mendapatkan alamat IP dari server DHCP itu, maka dia akan reka alamat IP dia sendiri menggunakan kaedah apipa tu. Okey, nampak? Faham? Jadi, asalnya kan, salah satu tujuan apipa ni direka adalah untuk nak membolehkan komputer yang tidak mendapat alamat IP dari server DHCP itu untuk berkomunikasi dengan komputer lain ke server lain ke apa ke dalam rangkaian tu juga. Lepas tu, selain daripada tu, apipa ni juga digunakan untuk nak elakkan komputer anda daripada terus-menerus duk tanya tentang alamat IP tu dalam rangkaian tu. Dengan kata lainnya, dia nak mengurangkan message broadcast. Okey, kalau anda tak faham kan, mari saya tolong cerita dengan cara yang lagi mudah lagi lah. Cerita dia macam ni. Bila anda cucuk network kabel dekat komputer anda tu ataupun anda sambungkan komputer anda tu dengan Wi-Fi, maka dia akan cuba untuk nak mendapatkan alamat IP. Macam mana dia buat? Komputer anda tu dia akan cuba nak cari server DHCP tu sampai dapat. Proses tu dipanggil sebagai DHCP discovery. Jadi bila komputer anda sentiasa duk cari server tu, contohnya dia kata duk server, dia tanya server duk server, IP aku apa weh? Macam itulah lebih kurang kan. Jadi selagi mana server DHCP tu tidak menjawab, maka komputer anda akan teruslah duk tanya. Jadi bila dia duk cari server tu, maka dia akan menyemakkan network anda tu dengan satu benda yang dipanggil sebagai message broadcast tu. Maka apipa ni juga dibuat untuk nak elakkan komputer anda dari terus-menerus duk tanya berkali-kali. Okey. Contohnya kan, dalam Windows, kalau dalam platform Windows ni, bila komputer anda dia reka alamat IP dia sendiri menggunakan apipa tu, maksudnya dia dah dapat IP 169 tu, maka dia akan tunggu setiap 5 minit baru dia cari balik server DHCP tu sampai dapat. Dia tak tanya setiap saat ke setiap berapa puluh saat, dia tunggu 5 minit baru dia tanya. Jadi kuranglah message broadcast tu. Okey, selain daripada tu kan, apa yang anda boleh buat dengan IP 169 ni? Secara umumnya kan, tak banyak benda lah yang anda boleh buat. Pendek katanya, komputer yang dapat IP yang bermula dengan 169 ni memang tak boleh pergi ke internet. Dan biasanya, network admin ni dia akan tahu network tu ada masalah kalau komputer-komputer dalam network tu dapat IP 169 ni. Jadi kalau saya nak cerita lebih sikit lah pasal IP 169 ni kan, dia punya range tu dia bermula dari 169.254.0.0 sampailah 169.254.255.255. Okey, jadi itulah dia punya IP range. Dan IP 169 ni hanya boleh digunakan dalam satu network segment sahaja. Faham tak? Okey, mari saya bagi satu contoh lagi nah. Jadi katakanlah anda ada VLAN, maka komputer anda yang dapat IP 169 tu, kalau diduduk contohnya lah dalam VLAN 1 katakan, dia tak akan boleh bercakap dengan komputer yang ada IP 169 tu yang duduk dalam VLAN 2. Maksudnya network segmen yang berlainan tak boleh nak bersembang. Okey, insyaAllah nanti lepas ni saya akan terangkan anda lebih banyak lagi lah pasal IP segmen dan sebagainya ni. Jadi itulah dia penerangan ringkas tentang apipa.
Okey, terima kasih kerana menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ni mendatangkan manfaat kepada anda. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.